Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Farhan bin Muhammad Arifin serta rakan-rakan yang saya sayangi. Pada kali ini, saya, Alif Fidasri bin Nur Azmi, wakil dari Kumpulan 5 ingin membuat satu pembentangan berkaitan kapitalisme dan impaknya terhadap sosioekonomi dunia. Dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya, Alif Fidasri bin Nur Azmi, Siti Nur Zahirah binti Dahlan, Muhammad Khairul Ikhwan bin Mazlan, Nisha Hazwani binti Abdul Rahim, Nur Hayati binti Abu Hassan, dan Muhammad Syamim bin Muhammad Rais. Berikut adalah poster kami. Baiklah, apa itu kapitalis? Kapitalis adalah sistem ekonomi sesebuah negara yang membolehkan perdagangan dan perindustriannya dikuasai dan diurus oleh pemodal-pemodal sendiri. Kapitalisme bermula di Eropah pada kurun ke-13 menjelang akhir zaman feudal. Kecenderungan kepada perdagangan dan pertukaran digalakkan oleh beberapa siri perang salib dari kurun ke-11 hingga ke-13. Penerokaan bangsa Eropah pada kurun ke-15 dan ke-16 menguatkan dorongan kepada perniagaan dan perdagangan, terutama berikutan kebanjiran logam berharga yang masuk ke Eropah selepas penerokaan dan penawanan dunia baru. Aturan ekonomi yang muncul dari peristiwa ini pada dasarnya bersifat komersial, iaitu tumpuan lebih kepada pertukaran barangan daripada pengeluaran. Penekanan kepada pengeluaran tidak berlaku hingga kebangkitan perindustrian pada kurun ke-19. Kumpulan kami telah melakukan satu kajian kes berkaitan dengan pemahaman kapitalisme dan impaknya terhadap sosioekonomi dunia kepada responden terpilih seramai 45 orang dengan berbekalkan 10 soalan melalui Google Form yang telah diedarkan. Terdapat keputusan atau hasil yang dijalankan mendapati kebanyakan atau majoriti responden mengetahui tentang ideologi kapitalisme dan mereka juga merasakan kewujudan ideologi ini telah diamalkan oleh sesetengah pihak dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan akan memupuk semangat perkauman yang berbentuk berterusan dan bersifat institusi. Majoriti bilangan responden dapat membezakan antara ideologi kapitalisme dan sosialisme serta majoriti tidak bersetuju dengan sistem atau ideologi kapitalisme ini diaplikasikan. Selanjutnya adalah teori ideologi kapitalisme. Kapitalisme ialah sistem yang menggalakkan pengumpulan modal, kebebasan ekonomi, hak milik persendirian, kebebasan pasaran dan perniagaan untuk keuntungan. Dalam ekonomi kapitalisme, individu dan syarikat-syarikat yang mempunyai modal dan harta mempunyai hak dan kebebasan menjalankan perdagangan. Matlamat utama kapitalisme ialah mengaut keuntungan sebanyak mungkin. Terdapat pelbagai kesan dan impak apabila kapitalisme ini diamalkan. Dari segi ekonomi, kesan baiknya kita akan dapat kaedah-kaedah teknologi baru, penghurusan dalam aktiviti ekonomi, kemajuan sistem pengangkutan dan penggunaan teknologi moden. Manakala kesan buruknya pula, gaji pekerja kecil akibat kerakusan golongan kapitalis. Pengangguran dalam kalangan rakyat tempatan semakin meningkat, penggunaan tenaga buruh luar semakin bertambah dan jurang kemiskinan dalam sesebuah negara juga akan semakin besar. Manakala bagi politik, kesan baiknya adalah menjalinkan hubungan yang baik antara negara lain, meningkatkan KDNK sesebuah negara
dan juga peningkatan pembangunan bandar. Kesan buruknya pula adalah berlakunya peningkatan rasuah, melibatkan peralihan kekayaan kepada segelintir elit yang berpengaruh, berlaku politik wang, pembangunan yang tidak seimbang antara wilayah bandar dan luar bandar. Bagi sosial, kesan baiknya adalah mewujudkan hubungan sosial yang baik, memberi kesaksamaan dalam kalangan masyarakat. Tetapi kesan buruknya pula adalah kebajikan sosial pekerja tidak terjaga, wujud perbezaan taraf sosial, wujudnya benteng dalam kalangan pekerja. Bagi sektor pendidikan pula, kesan baiknya adalah memberi kebebasan dalam pendidikan kepada semua individu. Kesan buruknya pula, perbezaan kelas pendidikan, wujudnya golongan masyarakat yang tidak berpendidikan. Kesimpulannya, sistem ekonomi kapitalisme diperkenalkan oleh masyarakat pada zaman awal moden telah membawa kepada perkembangan ekonomi kapitalisme. Hal ini secara tidak langsung telah melahirkan revolusi perindustrian di Eropah. Revolusi perindustrian bermula selepas gerakan Renaissance dan Reformasi. Revolusi perindustrian mendorong pelayar-pelayar mencari peluang-peluang baru untuk menguasai kekayaan dan menyaksikan perubahan pesat dalam kaedah pengeluaran barangan melalui pembinaan kilang-kilang dan pengeluaran barang-barang secara besar-besaran. Hal ini secara tidak langsung menggalakkan aktiviti pengumpulan modal secara besar-besaran untuk kegiatan ekonomi yang selaras dengan dasar kapitalisme. Yang wanna gone, jadi asal, jadi bukan